Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk tajuk bab 8 iaitu sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey, haiwan yang kita akan tengok ialah serangga, katak, ikan dan juga manusia lah. Okey, tema kita hari ini ialah fisiologi manusia dan haiwan. Kita berubah kepada tema yang seterusnya selepas asas biologi. Okey, so ini adalah tajuk pertama untuk tema ini. Okey, hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat mengenal pasti struktur respirasi bagi katak, serangga, ikan dan juga manusia. Okey, yang kedua, pelajar akan dapat membezakanlah setiap struktur respirasi. Okey, ciri penyesuaian struktur respirasi yang pertama, nipis, permukaan yang lembap, jumlah luas permukaan berisi padu yang besar dan juga banyak jalinan kapilari darah. Ini bertujuan bagi memastikan penyerapan gas respirasi lebih mudah dan cepat. Okey, yang pertama kita akan tengok struktur respirasi serangga. Okey, kita akan kaji bagaimana pertukaran gas bagi serangga berlaku. Adakah sama seperti manusia mempunyai hidung, paru-paru? Okey, so kita akan tengok satu lah. Okay, yang pertama, sistem respirasi serangga juga dikenali sebagai sistem trakea. Di mana udara akan memasuki badan melalui liang yang kita namakan sebagai spiracle. Spiracle terletak di bahagian badan abdomen serangga. Pertukaran gas sebenarnya berlaku di trakeol dan kalau kita ikut turutan dia, perjalanan gas tu yang pertama dia akan masuk melalui lubang tadi spiracle ke trakea, trakeol dan akhirnya ke sel badan lah. Okey, so ciri-ciri trakeol yang pertama mesti nipis dan lembap. Kemudian mempunyai bilangan trakeol yang banyak supaya lebih banyak pertukaran gas berlaku lah. Dan untuk sesetengah serangga mungkin juga mempunyai kantung udara untuk menyimpan gas respirasi. Okey, so kalau kita perhatikan sebenarnya dekat badan belalang katakan mempunyai lubang yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Itu ialah spiracle sebenarnya. Di situlah pertukaran gas berlaku. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada dalam buku teks sebenarnya gambar ni. Kita ada spiracle. Daripada spiracle dia akan hantar ke trakea. Trakea dia akan masuk ke trakeol. Akhirnya dia akan hantar ke sel badan lah. Okey, itu untuk oksigen. Kalau karbon dioksida dia akan jadi sebaliknya lah. Maksudnya daripada sel badan ke trakeol, trakeol ke trakea, trakea ke spiracle. Okey, so seterusnya kita akan kaji tentang struktur respirasi bagi katak. Okey, katak unik mempunyai dua struktur respirasi. Yang pertama kulit dan juga yang kedua adalah paru-paru. Seperti kembang macam tu. Sebab paru-paru dia mengembang apabila gas respirasi masuk. Okey, yang pertama kita akan tengok kulit. Ciri kulit yang pertama lembap, banyak jalinan kapilari darah dan juga kulit bagi katak ni nipis supaya mudah untuk berlaku pertukaran gas respirasi. Okey, yang kedua kita ada paru-paru. Paru-paru. Apa ciri yang kita boleh lihat pada paru-paru ni? Dia berbeza dengan manusia kerana tidak mempunyai sangkar rusuk lah. Membran paru-paru ni adalah nipis dan lembap. Jaringan kapilari darah yang banyak sama seperti organisma lain dan juga mempunyai permukaan yang berlipat-lipat. Tujuan dia sebenarnya permukaan yang berlipat-lipat supaya jumlah luas permukaan perisi padu dia besar. So lebih banyaklah pertukaran gas boleh berlaku. Okey, kalau kita tengok tadi dia ada paru-paru yang lembap. Tujuan dia supaya gas respirasi lebih mudah larut lah. So lebih mudah diserap, meresap ke dalam badan ataupun ke sel badan bagi katak ni lah. So ini adalah struktur paru-paru katak yang bulat bawah merun tu. Okay, so apabila dia respirasi, struktur dia akan mengembang seperti belon. Okey, struktur respirasi bagi ikan. Yang ini kita biasa jumpa. Iaitu terletak di bahagian kepalanya. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai insang.
Okey, so struktur respirasi bagi ikan sebenarnya ialah filamen yang disokong oleh lengkung insang. Maksudnya filamen ni sebenarnya adalah di dalam insang tu sendiri. Okey, ciri-ciri filamen. Membran lamela nipis, nipis lah, dan banyak kapilari darah sama seperti organisma lain, dan juga terdiri daripada unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Filamen dalam insang, lamela dalam filamen. Okey, so ini ada struktur respirasi ikan. Yang pertama, kita ada insang. Kita buka je apa kulum, apa orang kata? Biasanya kamu panggil telinga dia. Kita buka, kita akan nampak insang. Dalam insang tu dia macam ada macam sikat lah, jaringan-jaringan panjang-panjang tu. Okey, itu kita namakan sebagai unjuran tu lah yang kita namakan sebagai lamela lah. Dan filamen tadi. Okey, struktur respirasi bagi manusia pula. Yang pertama, alveolus. So, tempat pertukaran gas dia berlaku di alveolus. Sebab tu terdapat banyak alveolus. Tujuan dia supaya jumlah luas permukaan perisi padu dia akan jadi lebih besar, lebih banyak pertukaran gas boleh berlaku. Dan dalam masa yang sama mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, itu. Terima kasih.